Walaupun ayat ni adalah berkenaan nisa'an Nabi, isteri-isteri Rasulullah SAW. Tapi ambil perhatian, bila sebut Ahlul Bait, bila kita sebut Ahlul Bait Rasulullah SAW, keluarga Nabi, yang pertama sekali adalah isteri-isteri Nabi SAW. Okey? Itu Ahlul Bait Rasulullah SAW dalam Quran. Okey? Bila sebut Ahlul Bait dalam Quran, pertama sekali merujuk kepada isteri-isteri Nabi, barulah kepada yang lain, kepada anak Rasulullah SAW. Orang yang ada darah Rasulullah SAW itu, dia lebih mulia. Tapi mulia dia itu bukan bermaksud apa saja yang dia buat itu lebih baik daripada kita. Tidak. Yang salah tetap salah. Macam anak Rasulullah SAW, Sayyidatina Fatimah kan, Nabi kata, wallahi walau sarqat Fatimah binti Muhammad laqata'tu yadaha. Wallahi, kalau Fatimah anak aku ni, anak Muhammad ni mencuri, aku akan potong tangan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Santri Kampung TV, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman dan Islam, rezeki yang halalan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Santri Kampung TV, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman dan Islam, selalu diberikan rezeki yang berlimpah halalan thayyiban. Kami sekarang akan membagikan sebuah video tentang pandangan Ustaz Malaysia yang bicara masalah polemik nasab. Kita lihat ulasan dari beliau. Jom lihat bersama-sama. Isu apa Habib Maula ni kan, Maula daripada Morocco, Perancis ni kan. Saya nak kasih beberapa irsyad lah ataupun guideline lah, guideline secara umum ya. Kita patut menyayangi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak pastikan orang tu keluarga Nabi ataupun bukan keluarga Nabi, cara yang diterima pakai secara umum adalah diorang ada rabitah yang menjaga nasab. Okey. Keluarga Rasulullah SAW ni, Syed dengan Syarif ni, diorang ada badan-badan yang menjaga nasab. Okey. So orang awam tak perlu kita kata nak pasti, hanya kena buat DNA test. Okey. Mungkin apa yang saya utarakan tu ada hulu sedikit, ada terover, boleh saya kata macam tu. Tapi cukup kepada awam, sebab kita nak pastikan, macam mana nak pastikan kan? So the only way adalah kita rujuk kepada mereka-mereka yang mendakwa pakar nasab, dan mereka ada bukti susur galur mereka. Itu satu cara. Jangan senang-senang apabila sesiapa datang kata, oh aku ada sanad kepada Nabi SAW ataupun aku keturunan Nabi. Dengar, dia sebut nama dia bin. Lepas tu yang dengar bukan cek pun kan. Siapa-siapa pun boleh buat macam tu kan. Muhammad bin Abdul bin Aziz bin Karim bin Haidar bin semua keluar kan. Orang tak cek pun, bin Aziz semua keluar. Orang tu Masya Allah kan, Masya Allah. Lepas tu benda macam ni kena tulis, sebab dah jauh dengan zaman Nabi. Berapa Ustaz antara kita dengan Nabi? 40 orang ada? Lebih 40 around 40 40 lebih kurang 40. So you have to write it down so people can check. You tak boleh dakwa-dakwi. Dan saya tak kata yang mendakwa ni mesti penipu, tidak. Okay, especially kalau you dakwa you punya anak ni emas lah dan sebagainya. So wajib sayang, kita kena hormati. Lagi satu tentang mengambil ilmu. Mengambil ilmu ni, syarat pertama sekali ambil daripada orang yang alim. Bukan syarat pertama ambil daripada keluarga Nabi. Okey? Alim dulu. Lepas tu kalau dia alim dan dia keluarga Rasulullah SAW, itu kita tinggikan di atas sesiapa sahaja. Tu syarat dia apa? Kena ada ilmu. Kita kena tanya dia, yes, anta Habib, anta Syarif, anta Sayyid, kan? Siapa guru anta belajar dengan siapa? Anta ke institusi mana? Kan? Siapa kasih endorsement? Kan? Lepas tu, kalau dia ada darah Rasulullah, Alhamdulillah, lagi tinggi. So masyarakat kita kena beri penekanan kepada ilmu dulu, ketepatan. Jangan hanya kerana lagi satu, isu muka handsome. Ini tengok bila Maula ni keluar kan. Saya tak nak kata dia penipu atau bukan penipu. Saya tak nak kata. Saya kata check je dulu, check.
Hati-hati. Orang sibuk pasal apa? Masya Allah, cicit Nabi, kacaknya bercahaya, macam-macam orang sebut. Cuba bayangkan kalau lepas ni, katalah na'udzubillah, dia didapati sebagai seorang scammer. Orang-orang yang cakap benda tu nak tarik balik tak? Orang yang buat video macam tu akan tarik balik. Ini masyarakat kita punya perangai. Bila dah merepek, lepas tu terbukti salah, dia akan diam. Dia akan diam. Lepas tu dia kata, ni sangka baik kepada Nabi SAW. Ni sangka baik kepada Rasulullah. Salah. Bahkan ada yang kata, kita sangka baik saja, ambil berkat. Tak kira dia ulama' ke bukan ulama', kita ambil berkat. Nak kedepankan seseorang tu sebagai keluarga Nabi, okey. Tapi kalau kamu kedepankan sebagai alim, tu cerita lain. Keluarga Nabi tak semesti alim. Ada je keluarga Rasulullah SAW yang tidak ikut Islam. Na'udzubillah, saya kata ada je pengikut, ada je yang berdarah Rasulullah SAW yang telah murtad keluar. Ada. Ada orang-orang yang saya kenal personally. So orang kena sedar, kita kena ambil perhatian. Tapi insyaAllah kita doakan mereka kembali ke pangkal jalan. Hidayah adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan milik keluarga-keluarga tertentu, darah tertentu, tidak. So ambil perhatian. Syarat dia adalah apa? Ilmu, ketepatan ilmu, baru datang isu nasab. Baik. Ada tak tanya satu tadi, tapi Ustaz macam dah jawab ni apa? Tak tanya macam keturunan Nabi Muhammad SAW ada tak dimuliakan, macam takkan sesat ke, takkan apa ni, dia tak ada amalan dia sentiasa sah ke? Tak ada garanti yang macam tu. Okey, tidak ada garanti yang seperti itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada garanti yang kata, oh aku keluarga Nabi, aku buat apa pun aku tetap akan selamat. Ada orang kat Malaysia ni cakap macam tu. Yes. Dia sampai pelikih orang yang bukan darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang macam ni saya nak berikan perhatian. Tengok ayat ni. Suratul Ahzab ayat 30. Surah 33 ayat 30. Suratul Ahzab ayat 30. Surah 33 ayat 30. Kalau ada orang yang berketurunan Nabi SAW, lepas tu dia tinggi hidung dia, kan, mutakabbir ataupun memandang hina, memandang rendah kepada orang lain, kamu bacakan dia ayat ini. Walaupun ayat ni adalah berkenaan nisa' Nabi, isteri-isteri Rasulullah SAW, tapi ambil perhatian, bila sebut Ahlul Bait, bila kita sebut Ahlul Bait Rasulullah SAW, keluarga Nabi, yang pertama sekali adalah isteri-isteri Nabi SAW. Okey, itu Ahlul Bait Rasulullah SAW dalam Quran. Okey, bila sebut Ahlul Bait dalam Quran, pertama sekali merujuk kepada isteri-isteri Nabi, barulah kepada yang lain, kepada anak Rasulullah SAW dan sebagainya. Ayat ni, ya nisa'an Nabi, wahai isteri-isteri Nabi, siapa di antara kamu yang melakukan zina, okey, dosa dia akan digandakan 2 kali. Maka nadzalika 'ala Allah yasira. Tak ada masalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Adil ke tak adil? Jangan baca kat situ, stop. Sambung. Dan sesiapa di kalangan kamu yang taat kepada Allah dan kepada Rasul dan melakukan amal soleh, kami akan berikan kepada dia ganjaran 2 kali ganda. Wa'atadna laha rizqan karima. So, jadi keluarga Nabi ni, dia ada privileges dan dia ada risiko dia. Tanggungjawab besar. You buat baik, you dapat 2 kali ganda. Ini mungkin ayat ni khas kepada isteri Nabi, tapi mungkin ada yang menafsirkan sebagai keluarga Rasulullah SAW. Tapi kalau buat jahat, digandakan 2 kali. Adil tak? Adil. Yes. Yang tanya pasal apa namanya, ayat merujuk pada keluarga Nabi, keluarga Nabi ni, adakah merujuk pada keluarga yang core, yang keluarga yang pertama juga, ataupun sampai ke anak cucu cicit dia? Sebab macam saya sendiri personally, saya rasa macam saya ada bukan belah saya lah, sepupu-sepupu saya yang daripada keturunan Said juga. So saya berkawan dengan mereka ni, jadi saya ada dengar macam-macam lah jenis cerita daripada belah keluarga dia. Ada yang sampai macam Ustaz cakap tadi, ada yang jenis macam menghina, entah ni bukan apa daripada darah ni lah, macam kita ni macam low class lah bila kita orang biasa ni.
Sedangkan kita ni hidup bukan lagi zaman khalifah apa, tak ada rasa macam low class apa, kita dah macam demokrasi ni semua. So saya terasa macam, saya terfikir dia orang ni macam kadang-kadang dia orang rasa dia orang special macam ni ke kan. So itu sebenarnya adakah merujuk kepada keluarga Nabi ni pada yang pada ketika itu ke, ataupun sampai sekarang? Sebab sampai sekarang ni pun ada macam-macam jenis orang yang menipu, ada Dia sampai sekarang lah. Oh, sampai sekarang? Sampai sekarang. Sebab kalau kita ambil hadis Mahdi kan, hadis Mahdi tu Nabi kata daripada ahli bait aku kan. Mahdi tu akan datang daripada ahli bait Rasulullah SAW. So orang-orang macam ni kita kena beri peringatan saja. Dan mereka ni bila berubah, dia akan jadi dahsyat. Dia orang ada, okey, Allah tak cipta semua manusia sama. Ni kita akui dan kita tak rasa jealous pun sebenarnya. Sebab kita ada peluang kita, dan kita ada kita punya ganjaran kita, dan kita ada kita punya kesalahan. Yang Allah itu Maha Adil. Tapi kita punya bodily makeup, intellectual capability sama ke tak? Tak sama. Ke kita nak minta Allah samakan semua? Tak. Kalau semua sama, then we will not need anyone else, kan? Tak akan jadi indah alam ini. So kita akui orang yang ada darah Rasulullah SAW itu, dia lebih mulia. Tapi mulia dia itu bukan bermaksud apa saja yang dia buat itu lebih baik daripada kita. Tidak. Yang salah tetap salah. Macam anak Rasulullah SAW, Sayyidina Fatimah kan, Nabi kata, wallahi walau sarqat Fatimah binti Muhammad laqata'tu yadaha. Wallahi kalau Fatimah anak aku ni, anak Muhammad ni mencuri, aku akan potong tangan dia. So Nabi tak ada kata dekat situ yang kalau Fatimah curi tu dia tak kena potong tangan lah sebab dia anak aku. Tak ada. Nabi kata aku sendiri akan potong tangan dia. Maksud dia lagi dahsyat tak? Orang lain yang mencuri, Nabi sendiri akan potong tangan tak? Tak. Ni Nabi kata aku sendiri akan potong tangan dia. That means itu sangat dahsyat. So mereka-mereka yang berketurunan Nabi SAW ni, kami bahagia bila melihat anda. Paling tidak anda mengingatkan kami kepada Nabi SAW. Jadi jangan buat kami keliru. Jangan buat kami bila melihat anda, kami lihat Nabi. Tapi bila melihat perangai anda dan perbuatan anda, dia tidak boleh gel dengan apa yang kami kenal tentang datuk kamu, Nabi Muhammad SAW. Dan kami doakan yang terbaik. Kami akui darah Nabi ini ada keberkatan dia, khususnya di kalangan orang yang beriman. Adakah nak kata semua ahli bait Muslim? Tak. Tak. Okey. Ada keberkatannya. Darah Nabi SAW itu ada keberkatan. Okey, begitulah penjelasan tentang masalah nasab. Begitu jelas, begitu lugas penjelasan tentang masalah zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus mencerminkan akhlak beliau ketika melihat keturunan Rasulullah, bagaimana supaya kita ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai keturunannya. Dan begitulah salah satu isi ulasan dari Ustadz Malaysia tersebut tentang masalah nasab. Saya sangat kagum dan sangat memahami tentang masalah polemik nasab yang sedang ramai sekarang yang ada di Indonesia, yang akhir-akhir ini begitu ramai, begitu saling menyalahkan satu sama lain. Ini harus segera diredam dengan adanya penjelasan barusan dari Ustadz. Ada pencerahan buat kita semuanya tentang masalah nasab, tentang masalah zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diakui Rasulullah, diakui umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama beliau kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala, menjadi umat-umat beliau yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami selaku manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tiada batasnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.